Alam Melayu pernah menjadi lautan ilmu yang luas, melahirkan tamadun hebat dan gemilang. Persuratan menjadi tiang utama, cerminan pemikiran dan jiwa bangsa. Karya-karya lama bukan sekadar hiburan, tetapi rujukan utama pemerintah dan rakyat. Melalui tulisan, kebijaksanaan diwariskan dari generasi ke generasi. Pena lebih tajam daripada pedang dalam membentuk masyarakat. Para pujangga dan penulis mengabdikan hidup mencatat sejarah, menyusun hikayat, dan menggubah syair. Karya mereka tersebar ke seluruh Nusantara, menjadi panduan dalam pentadbiran, adat, dan pegangan hidup. Persuratan Melayu menjadi suluh menerangi jalan bangsa di pentas dunia. Karya-karya ini juga menghubungkan alam Melayu dengan dunia luar, menyebarkan kebijaksanaan ke serata pelosok. Kita bukan sekadar bangsa pelaut, tetapi bangsa yang cintakan ilmu dan tradisi intelektual yang kaya. Namun arus kemodernan sering membuat kita lupa akar umbi. Harta karun persuratan ini menunggu untuk digali semula oleh generasi kini. Di dalamnya terkandung kunci memahami siapa kita dan kemana arah bangsa bermaruah. Di sebalik setiap karya agung ada tokoh hebat. Untuk Sulalatus Salatin, tokoh itu ialah Tun Sri Lanang. Beliau bukan sekadar penulis, tetapi negarawan ulung dan bendahara paduka Raja Johor. Tugasnya menasihati Sultan dan menjadi panglima perang, namun minatnya pada ilmu dan stera sangat mendalam. Kebijaksanaan pentadbiran dan kehalusan jiwa sastrawan bergabung dalam dirinya. Sumbangan terbesarnya menyusun semula Sulalatus Salatin atas titah Sultan Abdullah Ma'ayat Shah. Beliau menambah bait bahasa, menyusun cerita, dan memasukkan unsur pengajaran. Hasilnya, karya sejarah Raja-Raja Melayu yang juga sastra indah penuh nilai murni. Hidupnya penuh liku, ditawan ke Aceh, namun tetap dihargai sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda. Di sana, beliau terus berbakti dengan ilmu dan kebijaksanaan. Tun Sri Lanang membuktikan pemimpin hebat juga boleh menjadi sastrawan agung. Legasinya hidup abadi melalui Sulalatus Salatin, yang terus dikaji hingga kini. Inilah warisan kepimpinan dan persuratan yang tiada tandingan. Kegemilangan persuratan Johor Riau tidak hanya pada Sulalatus Salatin. Banyak karya agung lain lahir dari tamadun ini, setiap satu membawa nilai dan falsafah tersendiri. Tajul Salatin, ditulis Bukhari Al-Jauhari, menjadi panduan raja dan pembesar tentang kepimpinan adil dan etika pentadbiran. Tuhfat Al-Nafis oleh Raja Ali Haji pula, karya sejarah terperinci tentang raja-raja Melayu dan Bugis, lengkap dengan analisis kritis. Dalam genre hikayat, hikayat Anak Panah Sedasa mengangkat kisah kepahlawanan dan pengajaran tentang keberanian dan kesetiaan. Karya-karya ini bukan sekadar hiburan, tetapi mendidik masyarakat tentang nilai murni. Syair Ungku Putri pula menonjolkan keindahan bahasa dan emosi, melambangkan kehalusan budi Melayu. Semua karya ini, sejarah, hikayat, syair, membentuk mozaik persuratan Johor Riau yang kaya. Ia membuktikan dunia persuratan Johor Riau adalah lautan tinta yang tidak pernah kering. Tradisi ini menjadi sumber inspirasi dan rujukan sepanjang zaman. Setiap karya adalah cerminan kehebatan intelektual bangsa. Inilah khazanah yang harus terus dipelihara. Johor Riau bukan sekadar kuasa politik, tetapi pusat persuratan terkemuka alam Melayu. Selepas kejatuhan Melaka, Johor Riau mewarisi tradisi keilmuan, mengumpulkan pujangga dan cendekiawan dari seluruh Nusantara. Istana menjadi pusat kegiatan ilmu dan sastera, disuburkan pemerintahan Sultan Bijaksana. Batu Sawar dan Pulau Penyengat Indera Sakti muncul sebagai pusat persuratan penting. Disinilah lahirnya tokoh seperti Tun Sri Lanang dan Raja Ali Haji, serta karya agung seperti Sulalatus Salatin dan Tuhfat Al-Nafis. Hikayat Hang Tuah juga terus disalin dan populer di zaman Johor Riau, melengkapi Sulalatus Salatin. Kedua-dua karya ini menjadi rujukan utama memahami jiwa dan peradaban Melayu. Johor Riau memelihara, menyalin, dan menghasilkan manuskrip baharu. Pemerintahnya bukan sekadar penaung, malah terlibat langsung dalam penulisan. Tradisi ini menjadikan Johor Riau nadi persuratan Melayu. Warisan mereka terus hidup menjadi inspirasi hingga kini. Keagungan karya sastra diukur sejauh mana ia merentasi masa dan geografi. Sulalatus Salatin, disusun Tun Sri Lanang, kini warisan peradaban manusia sejagat. Pada tahun 2001, UNESCO mengiktiraf Sulalatus Salatin sebagai warisan ingatan dunia. Pengiktirafan ini meletakkannya setaraf dokumen penting dunia seperti Magna Carta. Ia membuktikan tamadun Melayu memiliki tradisi persuratan tinggi. Sulalatus Salatin istimewa kerana merekod sejarah raja-raja Melayu dan peristiwa penting rantau ini.
Ia juga karya sastra unggul, menggabung fakta sejarah dan mitos dengan gaya bahasa indah. Pengiktirafan ini membawa tanggung jawab memelihara dan menghayati warisan ini. Ia bukan sekadar buku lama, tetapi ingatan kolektif bangsa yang kini diangkat dunia. Mesej dan kebijaksanaan Sulalatus Salatin mesti terus dikaji dan disebarkan kepada generasi akan datang. Memiliki warisan agung satu perkara, memastikan ia terus hidup cabaran lebih besar. Kita perlu proaktif memartabatkan khazanah persuratan. Pameran manuskrip Melayu di muzium dan perpustakaan memberi peluang masyarakat menghargai keindahan naskah lama. Usaha penterjemahan penting agar karya agung dapat diakses generasi muda dan dunia. Terjemahan ke bahasa moden dan antarabangsa menyebarkan nama baik persuratan Melayu. Pendidikan memainkan peranan penting, jadikan karya seperti Sulalatus Salatin sebahagian kurikulum wajib. Aktiviti seperti esei, deklamasi sajak, dan teater menjadikan sastra lebih menarik. Era digital perlu dimanfaatkan, manuskrip lama didigitalkan untuk capaian mudah. Laman web, aplikasi, dan media sosial boleh mempromosikan sastra klasik. Bayangkan aplikasi interaktif atau saluran YouTube animasi hikayat lama. Teknologi kreatif memastikan legasi persuratan terus relevan. Inilah cara awal minati generasi celik digital. Kita telah menelusuri kegemilangan persuratan Johor Riau dan mengenali tokoh agung seperti Tun Sri Lanang. Kini, tiba masanya bertanya, apakah peranan kita memastikan legasi ini tidak terkubur zaman? Warisan ini bukan sekadar cerita lama, tetapi jiwa bangsa dan cerminan jati diri. Setiap kita ada peranan pemimpin sebagai penaung, cendekiawan mengkaji, pendidik menyampaikan, penggiat seni menterjemah ke filem dan teater. Rakyat biasa boleh bermula dengan membaca dan memahami warisan sendiri. Nilai-nilai seperti keadilan, keberanian, kesetiaan, dan cinta ilmu adalah sauh dan kompas bangsa. Dalam dunia mencabar, nilai-nilai ini mengingatkan asal-usul dan memberi kekuatan masa depan. Bangsa besar menghargai sejarah dan warisan. Mari kita jadikan usaha memartabatkan persuratan Melayu agenda nasional. Pastikan nama Tun Sri Lanang, Raja Ali Haji, dan para pujangga terus dikenang. Pastikan karya agung seperti Sulalatus Salatin dan Tufat Al-Nafis terus dibaca dan dihayati. Inilah tugas dan amanah kita. Inilah cara membalas jasa mereka, lestarikan warisan abadi untuk jiwa bangsa.